Habis Nabi Adam asingkan syurga, neraka, Allah Subhanahu Wa Taala bawa satu makhluk. Tengok tuan. Allah bawa satu makhluk. Allah bawa satu makhluk. Kita pun tengok makhluk itu, kita kenal. Lalu disembelih makhluk itu. Makhluk itu namanya kematian. Mati itu makhluk. Nyawa itu makhluk. Kaabah itu makhluk. Arash itu makhluk. Syurga itu makhluk. Neraka itu makhluk. Zam-zam itu makhluk. Kesenangan itu makhluk. Sedih itu makhluk. Hari itu makhluk. Kematian juga makhluk. Yang ini kita terlupa. Kematian. Tuan-tuan ingat kematian itu apa? Kematian itu makhluk. Mati akan dibunuh oleh Allah di mahsyar. Ini saya cerita kat tuan-tuan. Mati akan dibunuh oleh Allah di mahsyar. Dibawa di mahsyar. Makhluk yang bernama kematian ditunjukkan kepada semua penduduk mahsyar. Thumma yuzbahul maut, kata Nabi. Thumma yuzbahul maut. Kemudian disembelih kematian. Kemudian disembelih kematian. Apabila dibunuh kematian, Allah yang menciptakan kematian dan Allah membunuh kematian. Lalu diumumkan kepada penduduk yang sudah pun menjadi ahli syurga. Tadi kita dah bagi dah syurga dan neraka. Yang duduk di sebelah kanan penduduk syurga, yang duduk di sebelah kiri padang mahsyar penduduk neraka, ashabus shimal. Lalu diumumkan selepas dibunuh itu, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, fala maut, tidak ada lagi kematian. Khulud, kekallah kalian. Lalu diumumkan pula yang kedua, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, fala maut, tidak ada lagi namanya mati. Dibakar hidup. Dibakar hidup semula. Dibakar hidup semula. Dibakar hidup semula sampai habis dosa yang kamu lakukan. Wal'iyazubillah. Matian tak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wahai penduduk neraka, khulud, kekallah kalian dalam neraka. Lalu berjalanlah penduduk syurga menuju ke syurga. Bukan terus masuk syurga, dia pergi ke telaga dulu, telaga Kautsar, ataupun disebut dalam hadis yang sahih Haudun Nabi, telaga Rasulullah. Telaga Rasulullah yang mana cawannya, yang mana bilangan cawannya di telaga Nabi itu melebihi bilangan bintang di langit. Bilangan cawannya di telaga Kautsar, di telaga Rasulullah melebihi bilangan bintang di langit. Kita menuju ke Kautsar. Bila sampai di Kautsar, barulah kita mula bercakap. Sebab bila duduk di mahsyar, semua orang tak berani bercakap. Semua orang diam. Semua orang takut. Semua orang keliru. Semua orang resah. Semua orang menunggu apa nasib mereka. Bila sampai di telaga Kautsar, disitulah manusia mula bercakap. Disitulah ada orang jumpa ibunya. Disitulah ada orang bertemu dengan ayahnya. Disitulah ada keluarga menghimpunkan ahli keluarganya. Disitulah keluarga-keluarga berpelukan menangis di antara satu sama lain. Tuan-tuan, yang saya sebut ni Quran cerita. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masrura maksudnya gembira. Orang yang mendapat buku dengan tangan kanan, mereka ditimbang dengan cepat. Ada orang masuk syurga tidak ditimbang, ada orang masuk syurga ditimbang. Lamalah duduk di mahsyar, tapi ahli syurga, tetapi lama duduk di mahsyar. Kita tak mau yang duduk lama. Kita nak VIP umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah cerita dalam Quran. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang bawah sikit pada VIP umat Nabi Muhammad ditimbang tapi cepat. Cepat. Dia hidup 65 tahun tetapi buku amalannya ditimbang dengan cepat. Sebab tak banyak dosa dia dengan manusia, tak banyak dosa dia dengan Allah. Sebab itu cepat timbangan amalannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Habis timbang apa semua dah selesai, pergi ke Telaga Kausar, di situ jumpa ahli keluarga, wa yanqalibu ila ahlihi. Di situ dia akan berjumpa ahli keluarganya yang juga ahli syurga. Ada ahli keluarga, ada ibu dengan anak 2 orang. Suami tak masuk syurga, ayah tak masuk syurga, ibu tak masuk syurga, anak lagi 4 tak masuk syurga. Dia dengan anak dia 2 orang saja. Anak itulah anak yang paling taat, anak itulah anak yang paling mendengar kata, yang bila mak ajak untuk dengar ceramah dia pergi. Bila ibu tu tegur untuk dia semayang, dia solat. Bila ibu tu ajak untuk puasa Rejab, dia puasa. Bila ibu tu tanya bayar tak lagi puasa Ramadan lepas, dia bayar. Maka waktu berhimpun tu, ibu itu dengan anak 2 orang. Tanya, mana ayah? Ayah tak, kita tak jumpa. Mana Alung kamu? Alung pun tak ada, ibu. Mana adik kamu? Tak ada. Kita bertiga saja. Ada orang seluruh ahli keluarganya neraka. Wal'iyadzubillah. Daripada ayah tak pergi Jumaat sampai anak nombor 4, semua tak pergi Jumaat. Ayah masuk rumah orang curi barang, bawa anak 2 orang curi barang juga. Tuan-tuan, ni bukan contoh saya buat ni, yang masuk dalam berita. Seorang ayah ditangkap bersama dengan 2 anaknya mengumpil masuk ke dalam rumah orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua masuk dalam syurga, selesai. Akhirnya habis. Yang syurga dah masuk syurga, yang neraka dah masuk neraka. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, penduduk daerah Jempol yang dirahmati Allah sekalian. Mereka yang masuk di dalam neraka, rupa-rupanya ada yang tidak kekal di dalam neraka. Ini berita baik. Rupa-rupanya mereka yang masuk di dalam neraka, ada yang tidak kekal di dalam neraka. Apabila pada satu hari, Allah Subhanahu Wa Taala pun umum, setelah berapa ratus ribu tahun duduk dalam syurga, dalam neraka, setelah berapa juta tahun dibakar di dalam neraka, lalu Allah pun buat pengumuman yang menggembirakan semua penduduk, ramai penduduk neraka. Allah membuat pengumuman yang menggembirakan ramai penduduk neraka. Pengumumannya, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Ini pengumuman dia. Kita pun kata apa? Lega, masuk neraka pun boleh keluar juga. Tuan-tuan, neraka ni bukan jentik malaikat jentik telinga. Neraka ini perkataan Arabnya nar. Nar itu api. Tuan-tuan ambil satu lilin, balik lagi, tuan-tuan ambil satu lilin, tuan-tuan pasang satu lilin, tuan-tuan hidupkan, letakkan api di lilin tersebut, kemudian letakkan jari tuan-tuan di lilin tersebut 30 saat. Tuan-tuan balik ambil satu lilin,
Hidupkan lilin tersebut dengan api. Tuan-tuan letak satu jari 30 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak sempat 30 saat, hilang jari tuan-tuan. Hitam jari tuan-tuan. Keras jari tuan-tuan. Itu baru api dunia yang telah dibasuh puluhan kali oleh malaikat yang diambil daripada neraka. Itu baru 30 saat. Bayangkan 1 jam di dalam neraka, maka tiada manusia yang 1 jam dalam neraka. Bayangkan 1 hari dalam neraka, tetapi tidak ada manusia yang 1 hari dalam neraka. Bayangkan setahun dalam neraka, tetapi tidak ada manusia yang setahun dalam neraka. Nak ke mana tuan-tuan? Nak ke mana tuan-tuan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu tuan-tuan, malam ni saya sebut, kita tak mau jejakkan kaki walaupun 1 saat ke dalam neraka. Ketika mana Abu Talib dibakar. Abu Talib adalah manusia yang paling ringan azabnya. Daripada ratus bilion penduduk neraka, yang paling ringan azab di dalam neraka namanya Abu Talib, bapa saudara Nabi. Yang paling ringan di kalangan ratusan bilion penduduk neraka, paling ringan namanya Abu Talib. Nabi kata, itu bapa saudaraku. Nabi tak boleh, tak mampu nak selamatkan Abu Talib. Abu Talib kekal selama-lamanya dalam neraka. Seluruh tubuhnya tidak dibakar sebab dia azab yang paling ringan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk azab ke atas Abu Talib? Kata Rasulullah, hadis ini hadis sahih tuan-tuan. Nabi kata, Abu Talib dipakaikan 2 terompah daripada api neraka. Selipar sahaja, bajunya bukan baju neraka, seluarnya bukan seluar neraka, topinya bukan topi neraka, tidak dituang timah yang dicairkan ke dalam mulutnya, hanya dipakaikan selipar saja di bawah tapak kakinya, selipar yang dibuat daripada api neraka. Kata Nabi, sehingga menggelegakkan otak dan isi otak kepalanya. Menggelegak di sini. Lalu berkata Abu Talib, tuan-tuan tengok. Nabi cerita, lalu berkata Abu Talib, akulah manusia yang paling berat azabnya dalam neraka. Sedangkan dia yang paling ringan. Sedangkan dia yang paling ringan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu tiap-tiap hari Nabi ulang doa, waqina adzaban nar, waqina adzaban nar. Tiap-tiap malam Nabi akan ulang 7 kali doa, iaitu lepas solat maghrib. Tuan-tuan, lepas solat maghrib, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. 7 kali tiap-tiap hari. Lepas subuh dan selepas maghrib. 2. Lepas subuh dan selepas maghrib. Ada orang selepas ceramah malam ni, esok dia tak amal dah doa tu. Esok dia tak dapat dah. Ingat tuan-tuan, ada orang selepas ceramah malam ni, dia datang ceramah malam ni, tetapi dia akan mendapati, dia akan ingat ayat saya ni, esok dia dah tak amal dah doa ini. Esok. Subuh dia tak amal, maghrib dia tak amal, hari kedua dia tak amal, minggu ketiga dia tak amal, bulan kelima dia tak amal. Menangis dan memohonlah kepada Allah untuk diberikan hati yang takut dan sentiasa khusyuk mengingati Allah Jalla Jalaluh. Kena minta tuan-tuan. Kena minta. Siapa yang dia perasan esok, lusa, tulan, minggu kedua, minggu keempat, Ustaz ada sebut ajar doa Allahumma ajirni minan nar.
Ustaz ada sebut dan ajar Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia pun tengok dah 30 hari ceramah itu. Tidak sehari pun dia amal. Tidak sehari pun keluar doa mulia itu daripada mulut dan hatinya. Ketahuilah dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak tengok dia. Tuhan tidak kasih kepada dia. Sebab tu kena doa. Kena minta, wahai Allah, irhamni. Kasihilah aku, wahai Allah. Kasihilah aku, wahai Allah. Apabila Allah kasih, maka Allah akan melemparkan hidayahnya setiap saat kepada kita. Apabila Allah kasih kepada kita, apabila Allah rahmat kepada kita, Allah akan melemparkan rahmatnya dan ilhamnya, taufiknya kepada kita setiap masa, setiap hari, insya-Allah.